Fizik tingkatan 5, teori fotoelektrik Einstein. Formula bagi tenaga setiap foton ialah E sama dengan HF, iaitu E ialah tenaga, H ialah pemalar Planck 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule saat. F ialah frekuensi. Tenaga setiap foton berkadar terus dengan frekuensi cahaya. Formula bagi elektron yang terletak pada permukaan logam ialah tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron tambah tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Secara ringkasnya, E ialah tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan W tambah tenaga kinetik maksimum Kmax. Maka jadilah HF sama dengan W tambah 1/2 mv² max. Ringkasnya lagi ialah 1/2 mv² max sama dengan HF tolak W. HF di situ membawa maksud E sama dengan HF. 1/2 mv² pula berbawa maksud tenaga kinetik. Seterusnya, kita akan kira pada frekuensi ambang. Frekuensi ambang ialah fotoelektron tanpa tenaga kinetik. Ini membawa maksud tenaga kinetik sama dengan kosong. Maka kosong sama dengan HF0 tolak W. Ringkasnya, W sama dengan HF0. Seterusnya, gantikan W sama dengan HF0 ke dalam 1/2 mv² max sama dengan HF tolak W. Jadilah 1/2 mv² max sama dengan HF tolak HF0. Yang terakhir, 1/2 mv² max sama dengan H dalam kurungan F tolak F0. Fungsi kerja dan frekuensi ambang. Fungsi kerja ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron dengan frekuensi cahaya ditunjukkan dengan graf dalam rajah 7.12. Graf tersebut merupakan garis lurus dengan kecerunan positif dan tidak melalui titik asalan. Nilai frekuensi ambang F0 ialah nilai pada pentasan paksi frekuensi. Hubungan antara fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan W sama dengan HF0. Fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Semakin tinggi frekuensi ambang sesuatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Hal ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.13. Mari kita lihat contoh 1. Rajah 7.14 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam lithium untuk frekuensi cahaya yang berlainan. Tentukan frekuensi ambang daripada graf dan hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam lithium. Diberi pemalar Planck sama dengan 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Soalan ini dia nak frekuensi ambang daripada graf dan nilai fungsi kerja bagi logam lithium. Penyelesaiannya, frekuensi ambang iaitu F0
telah diberi pada graf tersebut, di mana nilainya ialah 5.6 kali 10 kuasa 14 Hz. Pemalar Planck telah diberikan daripada soalan, iaitu 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Formula yang digunakan untuk fungsi kerja ialah W sama dengan HF0. Nilai H ialah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 dikalikan dengan nilai F0, iaitu 5.6 kali 10 kuasa 14. Jawapannya ialah 3.71 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Contoh 2. Apabila sebuah sel foto disinari dengan cahaya merah dan kemudian disinari dengan cahaya biru, didapati tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar oleh cahaya biru ialah 2 kali ganda daripada cahaya merah. A. Berapakah fungsi kerja bahan fotoelektrik dalam sel foto tersebut? B. Berapakah panjang gelombang ambang bagi bahan fotoelektrik tersebut? Okey, untuk soalan A, dia suruh cari fungsi kerja bahan fotoelektrik. Fungsi kerja ni W lah. W, dia suruh cari W. Okey, pertama sekali kita keluarkan dulu maklumat yang diberi dalam soalan. Yang pertama, dia ada bagi panjang gelombang bagi cahaya merah, iaitu 750 nanometer, dan panjang gelombang biru 460 nanometer. Okey, dia ada bagi pemalar Planck H dan laju cahaya dalam vacuum C. Okey, seterusnya kita kena kenal pasti pula formula yang nak digunakan. Okey, daripada formula asal K sama dengan HF tolak W, kita bawa HF tu ke depan. Jadikan dia sebagai perkara rumus dan kita akan dapat macam ni lah. Okey, untuk pengetahuan juga, HF sama dengan HC per lambda. Jadi kita tukar. Kita tukar HC per lambda. Yang belakang ni kita salin balik je. Alright. Okey, bila kita dah tukar semua tu, kita boleh mula kira lah. Kita kira dengan cahaya merah dulu. Okey, kita kira dengan cahaya merah. Okey, kita masukkan nilai. Okey, kita masukkan nilai H. Pemalar Planck tu sama dengan 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. C sama dengan laju cahaya. Laju cahaya 3.0 kali 10 kuasa 8. Dan lambda ni panjang gelombang bagi cahaya merah tadi. Kita tulis, kena tukar dalam bentuk piawai. 750 kali 10 kuasa negatif 9. Alright. Okey, bila kita kira tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 2.65 kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan W tambah K. Alright, ni kita akan dapat persamaan yang pertama. Okey, seterusnya kita kira pula untuk cahaya biru. Sama je step dia. Kita masukkan nilai H dengan nilai C. Okey, cuma kita tukarlah. Kita tukar panjang gelombang bagi cahaya biru tadi sama dengan 460 kali 10 kuasa negatif 9 sama dengan W tambah K. Okey, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat pula jawapan dia sama dengan 4.32 kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan W tambah 2K. Alright, sebab apa 2K? Sebabnya dalam soalan ni dia ada juga bagi tenaga kinetik maksimum
yang terpancar oleh cahaya biru ni sama dengan 2 kali ganda daripada cahaya merah. Maknanya cahaya merah sama dengan 2K kan. Itu ya. Cahaya merah K, cahaya biru sama dengan 2K. Alright. Kita akan dapat persamaan yang ke-2. Okay, selesai di situ. Kita keluarkan persamaan yang kita ada. Persamaan yang pertama 2.65 kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan W tambah K. Ni persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua 4.32 kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan W tambah 2K. Okay, kita jangan lupa dia ada beritahu tadi cahaya merah sama dengan 2 kali ganda cahaya biru. Maknanya kita kena darab lah. Kena darab dengan persamaan pertama ni, kena darab dengan 2. Okay, bila kita darab dengan 2, kita akan dapatlah persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga sama dengan 5.3. Okay, kita kira. Okay, kita akan dapat 5.3 kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan 2W tambah 2K. Okay, kita akan dapat persamaan yang ketiga. Ni persamaan yang ketiga. Ni seterusnya kita buat persamaan serentak. Persamaan yang ketiga ni kita tolak dengan persamaan yang kedua. Okay. Kita tolak dengan persamaan yang kedua. 4.32 kali 10 kuasa negatif 19 sama dengan kita permudahkan sama dengan 2W tolak W tambah 2K tolak 2K. Okay, seterusnya kita selesaikan. 5.3 kali 10 kuasa negatif 19 tolak 4.32 kali 10 kuasa negatif 19. Kita akan dapat jawapan dia 9.80 kali 10 kuasa negatif 20 sama dengan 2W tolak W sama dengan W. 2K tolak 2K habislah. Okay, jadi kita dapat dah. Sebenarnya kita dah dapat dah jawapan akhir dia. W sama dengan 9.80 kali 10 kuasa negatif 20. Kita dah dapat dia punya fungsi kerja. Selesai. Okay, seterusnya soalan B. Dia minta suruh cari panjang gelombang ambang bagi bahan fotoelektrik tersebut. Okey. Daripada formula W sama dengan HF0 ni, kita boleh tukar HF tu kepada HC per lambda. Okey. Sebabkan kita nak cari panjang gelombang ambang, kita jadikan lambda ni sebagai perkara rumus. Okey, kita jadikan dia sebagai perkara rumus sama dengan HC per W lah kan. Okey, sebab kita dah ada maklumat, kita masukkan je H ni kita ambil daripada pemalar Planck ni. C pun sama, kita ambil laju cahaya dalam vacuum per dengan W daripada soalan A tadi kita dah dapat
W sambungan 9.80 kali 10 kuasa negatif 20. Okey, senang je. Kita tekan kalkulator. Kita akan dapatlah jawapan dia. Sama dengan 2.03 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Itu saja. Rajah menunjukkan sebuah litar sel foto yang terdiri daripada sebuah tiub kaca yang divacuum. Katod yang disaluti dengan logam peka cahaya berbentuk semi silinder dan disambungkan kepada kupaian negatif. Manakala anod ialah satu rod logam yang dipasang sejajar dengan paksi semi silinder katod dan disambungkan kepada kupaian positif. Apabila sumber cahaya dipancarkan ke katod, fotoelektron akan terhasil. Fotoelektron yang terhasil seterusnya disalurkan ke anod dan menghasilkan arus fotoelektrik. Berikut merupakan perbezaan penghasilan arus fotoelektrik bagi sel foto yang diselaputi bahan cesium dan litium. Kesimpulannya, semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk penghasilan arus fotoelektrik. Semakin bertambah keamatan cahaya, semakin bertambah juga arus fotoelektrik dalam litar sel foto.